Sama-sama tadah tangan, baca doa, mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, tadah tangan, mata pandang, tapak tangan, tangan paras dada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi murid-murid semua dah bersedia dengan buku. Okey, semua dah bersedia dengan buku teks dan buku inovatif. Okey, jadi boleh buka tengok. Hari ini kita akan bincang buku inovatif Tauhid yang warna purple ni, yang macam ni. Okey, jadi boleh tengok. Sebelum ni siapa ajar Ifran? Ustazah? Waktu awal tahun hari tu? Sebelum ni. Ustazah Azizah. Sebelum Ustazah Azizah, waktu PDPR awal-awal tahun hari tu. Ustazah Maria. Ingat lagi tak Ustazah Maria ajar waktu kelas online awal tahun hari tu? Okey, jadi tak apa, hari ini kita ulang kaji balik. Kita akan baca semula. Kita akan bincanglah. Kalau betul, tandakan betul. Kalau salah, betulkan jawapan yang betul. Okey, sekejap. Kita nak buka slide. Okey, semua boleh nampak slide? Nampak buku Tauhid. Buku Tauhid. Okey. Jadi boleh tengok muka surat 1, pelajaran pertama, iaitu rukun iman, beriman kepada Rasul. Okey. Jadi untuk penilaian pertengahan tahun, iaitu PPT, kita akan belajar sehingga tajuk yang ketiga. Maksudnya kamu kena ulang kaji dari pelajaran pertama, iaitu beriman kepada Rasul, sehingga pelajaran yang ketiga. Pelajaran kedua, taat kepada Rasul. Pelajaran ketiga, Nabi Muhammad Khatimul Anbiya. Okey, kita tengok dulu pelajaran pertama, rukun iman. Okey. Unit 1, beriman kepada Rasul. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Okey. Sambil-sambil tu boleh buka buku teks muka surat 3. Okey, muka surat 3. Tengok pengertian beriman kepada Rasul ialah percaya bahawa Rasul adalah seorang lelaki mulia yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia dan jin. Okey, Ifran, cuba Ifran ulang sekali lagi baca. Pengertian beriman kepada Rasul apa? Ya. Kan tak ada. Dia baru keluar. Oh, Ifran tak ada. Okey, Fatihah lah, Fatihah baca.
mana Kak? Baca. Pengertian beriman kepada Rasul ialah Pengertian beriman kepada Rasul ialah percaya bahawa Rasul adalah seorang lelaki mulia yang diutus Allah untuk menyampaikan waktu kepada umat manusia dan jin. Okey. Itu yang pertama, masuk beriman kepada Rasul, iaitu kita percaya. Iman tu maksudnya apa? Iman tu maksudnya kita percaya. Percaya bahawa Rasul adalah seorang lelaki. Rasul ni mesti seorang lelaki, tak boleh perempuan, tak boleh pondan ke, tak boleh. Jadi Rasul ni dia mesti lelaki. Lelaki mulia yang diutuskan oleh siapa? Allah. Allah yang utuskan Rasul ni, bukan manusia, bukan makhluk-makhluk lain. Yang utuskan Rasul ni ialah Allah. Untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia dan jin. Manusia dan jin. Okey, itu maksud pengertian beriman kepada Rasul. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 2. Lorekkan jawapan yang betul. Yang pertama, okey, Safina boleh baca yang pertama apa? Pengutusan Rasulullah mesti Pengutusan Rasulullah diimani. Ni diimani ya, bukan diaimani. Ni ejaan Jawi. Nanti kamu tahun 4 tahun 8 akan belajarlah kedudukan huruf hamzah. Dia kalau huruf hamzah kalau baca macam ni dibaca iman, bukan aiman. Okey, diimani. Jadi pengutusan Rasulullah mesti diimani. Okey, Ifran ada ke dah keluar? Ifran, okey, Ifran baca nombor 2. Rasul adalah seorang Rasul adalah seorang lelaki yang mulia. Okey, mesti lelaki, tak boleh perempuan. Okey, Ifran nombor 3. Hukum beriman dengan Rasul adalah wajib. Wajib. Okey, Adahan ada? Adahan boleh baca nombor 4? Okey, 1, 2, 3. Okey, Amni baca nombor 4. Orang yang tidak beriman dengan Rasul adalah kafir. Hukum orang yang tidak beriman dengan Rasul adalah kafir. Jadi kita orang Islam wajib beriman dengan Rasul. Sebab apa? Rasul rukun beriman kepada Rasul merupakan rukun apa? Rukun Islam ke rukun iman? Rukun iman. Rukun iman yang keberapa beriman kepada Rasul? Okey, cuba sebut rukun iman. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada lupa dah rukun iman. Okey, ada buku fiqh syahadah tak? Fiqh syahadah. Keluarkan buku fiqh syahadah, tengok. Ada. Okey, cuba tengok rukun iman. Pergi ambil buku fiqh syahadah. Buku fiqh syahadah muka surat 5. Buku fiqh syahadah muka surat 5, tajuk 2, kenali rukun iman. Baca. Siapa yang ada buku, ustaz minta baca rukun iman. Yang pertama apa? Rukun iman yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab.
yang keempat beriman kepada Rasul, dan yang kelima beriman kepada hari akhirat, dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Okey, pertama Allah, kedua malaikat, ketiga kitab. Kitab itu Al-Quran. Keempat Rasul, kelima hari akhirat, dan yang keenam qada dan qadar. Okey, boleh ulang. Pertama beriman kepada siapa? Allah. Kedua malaikat. Ketiga kitab. Keempat Rasul. Kelima hari akhirat. Yang keenam qada dan qadar. Okey, jadi kena ingat tu, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Okey. Jadi kita tengok pada slide ni, rukun iman yang keempat ialah beriman kepada Rasul. Jawapan dia Rasul. Okey. Seterusnya kita tengok muka surat 3. Tandakan betul pada jawapan yang betul dan pangkah pada jawapan yang salah. Rasul ialah seorang lelaki yang mulia. Betul ke salah? Betul. Okey. Amirul Amsyar ada dalam ni? Amirul Amsyar boleh baca nombor 2 tu apa? Hukum beriman dengan Rasul ialah kafir. Betul tak? Itu kalau kita tak beriman. Kalau kita tak beriman, hukumnya kafir. Okey. Nombor 3. Okey, Fatihah baca. Rasul diutus Allah. Diutus Allah untuk menyampaikan wahyu. Jawapan dia betul. Nombor 4. Rasul tidak. Okey, Fatihah baca. Rasul tidak menyampaikan. Rasul tidak menyampaikan wahyu. Jawapannya betul ke salah? Salah. Rasul dia kena sampaikan wahyu kepada dirinya dan kepada orang lain. Rasul dia terima wahyu dia untuk diamalkan untuk dirinya dan disampaikan kepada orang lain. Manakala kalau Nabi dia hanya menerima wahyu daripada Allah tetapi tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Tu beza Rasul dan Nabi. Okey, kemudian seterusnya yang tu, percaya kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat. Jawapannya betul. Sesiapa yang tidak beriman dengan Rasul ialah kafir. Betul. Pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu diimani. Salah. Dan yang terakhir, keistimewaan Nabi Sulaiman ialah tidak boleh bercakap dengan haiwan. Betul ke salah? Salah. Nabi Sulaiman ni dia boleh bercakap dengan haiwan, boleh bercakap dengan semut, burung. Okey. Seterusnya tengok muka surat 4. Betulkan jawapan, bulatkan jawapan yang betul. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti diimani. Okey. Jawapan dia jim, pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mestilah diimani. Nombor 2. Rasulullah adalah seorang lelaki. Mestilah lelaki. Tak boleh kanak-kanak, tak boleh perempuan. Okey, kemudian nombor 3, hukum beriman dengan Rasulullah. Hukum beriman dengan Rasul ialah wajib. Okey, nombor 4, Rasul diutus Allah untuk menyampaikan apa? Berita, cerita, wahyu. Menyampaikan wahyu. Okey, beza ya wahyu, cerita, berita ni. Beza. Wahyu ni Al-Quran. Cerita ni cerita kisah pasal nabi-nabi yang ada dalam wahyu. Berita ni berita macam kita tengok dalam TV tu berita. Jadi
Wahyu ni mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul. Okey, nombor 5, sesiapa yang tidak beriman dengan Rasul adalah kafir. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 5. Kita laju-laju sikit ya. Okey, kemudian nombor 5, jawab semua soalan di bawah. Apakah pengertian beriman dengan Rasul? Yang ini kamu boleh tengok muka surat 3. Buku teks muka surat 3, buku inovatif muka surat 5. Pengertian beriman kepada Rasul ialah percaya bahawa Rasul seorang lelaki yang mulia diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia dan jin. Okey, tuliskan hukum beriman dengan Rasul. Hukum beriman dengan Rasul adalah wajib. Apakah hukum tidak beriman dengan Rasul? Okey, ni cara kita nak tulis je jawapan dalam periksa. Caranya kita kena ambil semula ni. Apakah hukum tidak beriman dengan Rasul? Hukum tidak beriman dengan Rasul. Baru kita sebut jawapan. Kalau kita terus cakap hukum apa, soalan tanya kan apakah hukum tidak beriman dengan Rasul, kita terus cakap kafir. Itu betul tapi markahnya tak penuh. Kalau kita nak dapat markah penuh, kita kena ulang balik ni. Hukum tidak beriman dengan Rasul adalah kafir. Buat macam ustaz tulis ni. Boleh faham semua? Nanti kalau dalam soalan, nanti dalam periksa akan ada soalan subjektif, objektif dan subjektif. Cara kita nak jawab soalan subjektif, kita kena ulang balik dia punya soalan ni. Contoh dia tanya hukum, kita kena tulis balik hukum beriman dengan Rasul adalah wajib, macam tu. Okey. Tuliskan rukun iman yang keempat. Rukun iman keempat apa? Beriman dengan Rasul. Tuliskan keistimewaan Nabi Sulaiman. Keistimewaan Nabi Sulaiman ialah boleh bercakap dengan haiwan. Okey, seterusnya tengok muka surat 6. Yang ni boleh tengok buku teks muka surat 6. Yang ni buku teks muka surat 5. Perbezaan Nabi dan Rasul. Okey, Nabi ialah lelaki merdeka. Mesti lelaki yang merdeka, tak boleh hamba. Okey, yang dipilih oleh Allah, yang menerima wahyu untuk dirinya sahaja dan meneruskan syariat yang sedia ada. Ini Nabi. Manakala Rasul, lelaki merdeka yang dipilih oleh Allah, yang menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Rasul, dia kena sampaikan kepada orang lain. Kalau Nabi, dia hanya untuk dirinya sendiri. Itu beza Nabi dan Rasul. Okey, tuliskan ciri-ciri Nabi dan Rasul. Yang ini, tengok buku teks muka surat 6. Perbezaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, tugas dan tanggungjawab Nabi menerima wahyu daripada Allah, meneruskan syariat sedia ada. Tanggungjawab Rasul pula ialah menerima wahyu daripada Allah, menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Yang ni dia sama. Menerima wahyu daripada Allah ni dia sama Nabi dan Rasul. Yang bezanya, kalau Nabi meneruskan syariat sedia ada, Rasul menyampaikan wahyu kepada umat manusia dan jin. Okey, kemudian tengok muka surat 8. Buku inovatif muka surat 8. Okey, warnakan nama Rasul yang wajib diketahui. Okey, cuba nasyid sikit nama 25 Rasul. Ingat tak? Adam, Idris, Nuh, Hud. Okey, cuba tengok. Cuba tengok muka surat 7. Adam, Idris. Okey, boleh tak nasyid sama-sama? 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syu'ib, Musa, Harun, Zulkifli,
Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Wa akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Okey, jadi ada berapa orang rasul yang wajib kita ketahui? Ada 25. Jadi ustaz nak semua hafal nama-nama rasul yang wajib kita ketahui. Okey, jadi yang ni kena lorek lah. Nama rasul Idris, Adam, Hud, Lut, Ilyas, Saleh, Ismail, Yaqub. Yang lain-lain ni bukan nama rasul. Okey, kemudian Soalan. ya, Amsyah. Dalam yang kita cakap tu, yang tu lagu yang Nabi yang kita kena diketahui. Ya. Tapi sebenarnya ada berapa Nabi? Sebenarnya ada banyak lagi Nabi. Sebenarnya ada banyak lagi Nabi, beratus-ratus lagi Nabi. 100,000 Ustaz. 100,000. Tapi yang wajib kita tahu kisah dia ada 25 Nabi Rasul. Okey, seterusnya tengok muka surat 9 yang ni dah buat ke? Adam tu tulis lepas nama Adam apa? Idris, Nuh, Hud. Jadi nanti boleh buat. Tengok muka surat 7 dan 8. Okey. Seterusnya muka surat 10, bulatkan jawapan yang betul. Bilangan rasul ada berapa Amirul Amsyah? 25. Okey, rasul ialah lelaki merdeka pilihan Allah. Rasul menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Nabi meneruskan syariat sedia ada. Nabi dan Rasul menerima wahyu daripada Allah. Okey, seterusnya tengok muka surat 11. Muka surat 11, apakah erti Nabi? Tadi dah disebut. Nanti tengok balik muka surat buku teks muka surat 5. Lepas tu tuliskan arti Rasul, senaraikan perbezaan antara Nabi dan Rasul. Ini boleh tengok muka surat 6. Tuliskan selawat ke atas Nabi. Okey, cuba baca selawat ke atas Nabi macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, pandai Ifran. Okey, jadi siapa yang sentiasa berselawat kepada Nabi, nanti di akhirat dia akan mendapat syafaat Nabi. Okey. Jadi seterusnya tengok unit 3, Rasul Ulul Azmi. Apa maksud Rasul Ulul Azmi, Ifran? Muka surat 12. Nabi yang paling bersabar. Erti Rasul Ulul Azmi ialah Rasul yang mempunyai mempunyai apa? Kesabaran tinggi dalam menghadapi ujian dan cabaran berat ketika berdakwah kepada umat dan kaum mereka. Ini Rasul Ulul Azmi. Okey, Rasul Ulul Azmi ada berapa orang? Tengok buku teks muka surat 11. Ada 5. Sebutkan 5. Apa siapa Nabi Rasul? Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa. Pandai. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian surat 14, tandakan right pada jawapan yang betul dan pangkah pada jawapan yang salah. Rasul Ulul Azmi ada 5. Jawapannya betul. Nabi yang pertama adalah Nabi Musa. Betul tak? Nabi Musa Nabi pertama. Nabi apa Nabi yang pertama? Nabi Adam. Nabi yang pertama iaitu Nabi Adam. Okey, nombor 3 Nabi Yang pertama. Surat apa?
Yang ni. 14. Muka surat 14. Buku inovatif muka surat 14. Okey, tengok nombor 3. Nabi Idris alaihi salam merupakan Rasul Ulul Azmi. Betul ke salah? Betul. Salah. Tengok buku teks muka surat 11, mana ada Nabi Idris? Yang ada je Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Itu je Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ada 5 je. Ustaz, saya ada satu soalan. Ya. Kan Nabi Yaakob kan dia paling sabar kan. Kenapa dia tak masuk dari dalam Rasul Azmi? Okey. Semua Nabi ni dia banyak bersabar. Bukan kata dia orang tak bersabar, dia orang bersabar, tapi yang paling banyak mendapat ujian, cabaran, meknah semua tu kan 5 orang Nabi ni. 5 orang Nabi ni antara Rasul yang Allah pilih lah, digelar sebagai Ulul Azmi. Kita sebenarnya beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab umat Nabi Muhammad ni setiap amalan yang kita buat ni dilipat kali ganda. Contohnya kan, waktu bulan puasa, waktu apa-apa sajalah, pahala umat Nabi Muhammad ni dilipat kali ganda berbanding dengan nabi-nabi yang terdahulu. Contohnya nabi yang paling lama berdakwah, nabi apa? 1000 tahun. Nabi Adam. Nabi Nuh. Nabi Nuh dia berdakwah selama berapa tahun? Dah hafal belum surah Nuh yang Efran tahun 3 tahun 4? Efran dah hafal surah Nuh belum lagi? Belum. Dalam surah Nuh kan ada sebut tentang dakwah Nabi Nuh kan. Tapi yang hanya ikut Ustaz, tapi saya tengah hafal sikit bagus. Tapi yang ikut dakwah Nabi Nuh hanya beberapa orang saja. Sedangkan dia dakwah beribu-ribu tahun. Tapi kalau kita tengok Nabi Muhammad umurnya berapa tahun? 63 tahun, tetapi dakwahnya panjang sehingga kita pun terima Islam, alhamdulillah. Kita pun mendapat Islam. Kalau tak kerana dakwah Nabi Muhammad tu, kita tidak akan menjadi orang Islam. Okey, jadi seterusnya tengok Rasul nombor 5. Rasul menerima wahyu dan mengamalkan wahyu untuk diri sendiri. Salah lah, Rasul ni dia kena sampaikan kepada umat. Nombor 6, Rasul Ulul Azmi ialah Rasul yang banyak menghadapi ujian dan cabaran. Okey, seterusnya tengok muka surat 15. Bilangan Rasul Ulul Azmi ada 5. Rasul Ulul Azmi ialah Nabi Muhammad. Nombor 3, Rasul Ulul Azmi ialah Rasul yang menghadapi banyak cabaran. Nombor 4, Rasul yang banyak bersabar menghadapi ujian digelar Ulul Albab ke Ulul Ilmi ataupun Ulul Azmi? Ulul Azmi. Kalau Ulul Albab ni apa, Amni? Tak tahu. Okey, Ulul Albab ni orang yang orang yang banyak membaca lah. Orang yang banyak membaca. Ulul Ilmi pun sama juga. Okey, nombor 5. Berikut merupakan Rasul Ulul Azmi kecuali Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ayub. Nabi Ayub Rasul biasa, bukan Rasul Ulul Azmi. Nombor 6. Sabar dan tabah dalam menghadapi ujian dan cabaran dalam kehidupan. Okey, kemudian tengok muka surat 16. Yang ini boleh rujuk buku teks muka surat 11. Berapakah Rasul Ulul Azmi? Tadi dah sebutkan Rasul Ulul Azmi ada 5 orang. Apakah erti Rasul Ulul Azmi? Erti Rasul Ulul Azmi ialah Rasul yang mempunyai kesabaran tinggi dalam menghadapi ujian dan cabaran. Lepas tu senaraikan 5 Rasul Ulul Azmi. Okey, kemudian kita tengok muka surat 17. Pelajaran kedua, taat kepada Rasul.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni semua dah buat latihan ni? Dah. Okey. Dah. Yang pertama apa jawapan dia? Pertama jawapan Taat kepada Rasul. kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2, kita hendaklah melakukan sunat melakukan sunat Rasul. Sunnah Rasul. Okey. Nombor 3, kita hendaklah nombor 3 apa? Kita hendaklah meninggalkan larangan Rasulullah. Nombor 4, kita hendaklah melakukan suruhan Rasulullah. Dan yang kelima, setiap pekerjaan baik hendaklah dimulakan dengan Bismillah. Setiap perkara kena mula dengan Bismillah. Perkara yang baik lah. Perkara buruk tak perlu sebut Bismillah. Okey, kemudian muka surat 18. Ini tandakan betul atau salah. Syirik, betul ke salah? Syirik ni apa? Menyekutukan Allah. Boleh ke tak boleh? Apa contoh perbuatan syirik, Ifran? Contoh perbuatan syirik. Apa contoh perbuatan syirik? Tak pernah dengar lah Ustaz. Contoh perbuatan syirik. Dia pernah tengok tapi dia Contohnya menyembah berhala, percaya dengan bomoh, dukun. Itu syirik. Kita percaya kuasa, ada yang lebih berkuasa daripada Allah. Itu merupakan syirik. Lepas tu memungkiri janji. Memungkiri janji pun tak boleh. Bukan sunnah Rasulullah. Menjaga kebersihan diri dan persekitarannya. Ini sunnah Rasulullah. Makan dengan tangan kanan. Ya, ini pun sunnah Rasulullah. Mulakan makan dengan membaca doa. Betul. Mulakan pekerjaan baik dengan lafaz bismillah. Betul. Sentiasa tersenyum kerana senyum itu satu sedekah. Betul. Okey, ini perkara yang disuruh, perkara yang dilarang. Lepas tu bulatkan jawapan yang betul. Okey, tak apalah yang ni nanti ustaz nak kamu buat. Okey, lepas tu ustaz nak tunjuk untuk buat yang tu taat kepada Allah. Siapa yang tak buat lagi? Buat sehingga muka surat sampai tengah-tengah. Sampai muka surat 24. Yang ni semua dah belajar kan? Sebelum ni. Lepas dah siap Ustaz. Okey. Nanti siapa yang belum buat, nanti siapkan. Sebab ini kamu dah belajar sebelum ni. Nanti ulang kaji balik, baca semula. Rasul yang terakhir siapa? Ifran. Rasul yang terakhir Nabi Muhammad. Okey, digelar sebagai apa? Khatimul Anbiya, penutup segala nabi. Okey, kalau buku teks kamu boleh tengok muka surat 17, 18 hingga 19. Okey. Itu saja untuk tauhid. Boleh baca nanti study. Untuk pelajaran keempat kita tak masuk lagi. Okey, seterusnya ustaz nak tunjuk contoh soalan Google Form yang kamu yang kamu akan jawab nantilah. Okey, ustaz nak tanya, ada yang belum install tulisan Jawi? Belum. Siapa yang dah install tulisan Jawi? Ustaz, saya ada tulisan. Ustaz. Ya. Saya nak tanya. Dulu malaikat Jibril kan menyampaikan wahyu untuk Nabi kan, semua Nabi kan. Tapi sekarang dia buat apa? Sekarang tugas dia dia kan ketua kepada segala malaikat. Malaikat Jibril. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah, dia laksanakanlah. Dia mengawal maknanya
Malaikat Jibril dia menyampaikan wahyu kepada umat manusia kan. Sekarang dia masih ada lagi yang kata dia dah tak ada. Dia masih ada lagi, tapi cumanya dia punya tugas dia ketua kepada malaikat-malaikat. Contoh malaikat yang mencatat amal ibadah, amal kebaikan kita siapa? Malaikat apa nama? Ingat tak? Tengok buku Fiqh Syahadah. Dan Ustaz. Tajuk beriman kepada malaikat. Muka surat 12. Tengok buku Fiqh Syahadah, muka surat 12. Itu tugas-tugas malaikat. Tugas Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah Ta'ala kepada Rasul. Mikail. Adam Mikail. Okey, Mikail ni malaikat lah. Adam Mikail tu orang. Okey, Mikail menurunkan rezeki dan mengatur pembahagiannya. Yang menurunkan rezeki, yang bagi turunkan hujan. Semualah rezeki-rezeki yang kita dapat ni, siapa yang turunkan? Malaikat Mikail. Malaikat Ridwan menjaga pintu syurga. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Malaikat Munkar. Malaikat apa yang tak pernah senyum? Yang tak pernah senyum. Malaikat yang menjaga pintu neraka. Malik. Malaikat Malik. Mukanya bengis. Siapa yang Masam. banyak buat dosa, nanti dekat neraka dia jumpalah dengan malaikat Malik. Okey. Jadi ustaz nak tunjuk cara nak install Google phone Jawi. Tulisan Jawi. Sebenarnya ustaz dah hantar dekat dalam grup. Nanti kamu tengok semulalah dekat dalam grup tu. Tutorial untuk install tu. Ada video dia. Biasa kamu guna apa? Telefon ke komputer? Telefon. Telefon Saya apa? dapat telefon baru Ustaz. Oh, ya ke? Galaxy 21. Oh. Kalau guna telefon, kamu pergi dekat keypad, dekat kamu punya. Sekejap ustaz nak masuk jap. Google Play Store. Bukan Play Store, dekat keyboard tu. Ya. Buat. Pergi kat setting, jumpa tak? Bagi, okey. Senang je. Okey, awak pergi kat keyboard tu, tekan space lama-lama, lepas tu letak tab. Awak pilih Amirul Amsyah dah buat lah. Ustaz, saya pakai komputer Ustaz. Guna komputer. Kalau guna komputer, kamu type dekat Google Jawi, install tulisan Jawi. Lepas tu dia akan keluarlah dekat pendidikan 2U. Dekat grup kelas ustaz ada hantar. Nanti kamu tengok kat dalam grup kelas tahun 3. Oh, dah jumpa dah Ustaz. Ada jumpa. Sekolah dia. Articles. Okey. Okey, tak apalah. Jap. Kalau boleh nanti waktu ujian kamu kena jawab ikut Jawi tau. Ustaz, Kenapa? kenapa? Nanti Dah tekan semua. nanti ada soalan subjektif kena jawab Jawi. Jap. Objektif yang ABC, yang alif ba jim dal tu, kalau subjektif yang Jawi. Sampai telefon. Okey, nampak tak skrin yang ustaz share tu? Nampak. Buat dah ni Ustaz. Okey, kamu kan keluar keypad macam ni kan? Keluar keypad, kamu pergi dekat setting. Dekat ni.
Dekat tulisan warna biru. dia ada keluar setting. Ni, Tak, tekan setting. tak space ke? Mula-mula kan dia akan keluar tulisan ni kan, keyboard ni kan. Lepas tu kamu pergi dekat atas dekat yang ada 3 titik tu. 3 titik ujung kanan. Yang dekat bawah lambang mic tu. Ni. Oh, yang Jumpa tak? Dia start and set dia berbeza. Lepas tu pergi kat lepas tu pergi dekat setting. Yang guna handset boleh try. Pergi kat keyboard, pergi dekat ni titik 3 ni, lepas tu tekan setting. Okey, ada tak keluar macam ni? Lepas tekan setting, ada keluar tak macam ni? Ada. Okey, lepas tu pergi kat language. Language yang ni. lepas tu Ustaz, saya tekan titik 3. Tekan titik 3, lepas tu pergi setting. Setting ni. Setting dia akan keluar macam ni. Terapa? Ada tak keluar macam ni? Nantilah saya buat. Lepas tu tekan language. Lepas tu kamu tekan search yang dekat atas ni. Search. Lepas tu type Malay. M-A-L-Y. Malay. Okay. Malay. Lepas tu dia akan keluar ni. Malay kurungan Jawi. Lepas tu tekan. Malay kurungan Jawi ni tekan. Jumpa tak? Malay dia akan tulis ni lah. Malay Jawi, lepas tu onkan dia punya tu. Lepas tu tekan kat bawah add. Kalau ada add tu, perkataan add tu, add. Tekan add. Lepas tu dia akan ada lah dekat keyboard kita. Macam tu. Saya dah buat. Okay, contoh kan Ustaz, kalau Ustaz nak tukar kepada tulisan Jawi, Ustaz pergi kat space ni. Ni sekarang ni Jawi lah. Lepas tu kalau Ustaz nak huruf ca. Huruf ca kan dia sama macam huruf jim, tapi dia 3 titik dekat tengah kan. So Ustaz tekan lama dekat huruf jim ni. Tekan lama, keluarlah huruf ca. Contoh nanti nak eja cawan. Ca alif, ca, waw, nun, wan. Cawan. Macam tu. Saya dah buat. Siapa yang dapat angkat tangan? Terapat lah Ustaz. Efran tak dapat? Ustaz, Nanti saya cuba lagi. masa kasih desain baru, Ustazah saya pun kena suruh buat juga. Okey. Lagi sekali, Ustaz tunjuk contoh ya. Okey, kamu pergi kat keypad, kan dia keluar macam ni kan. Lepas tu cari setting. Mana setting? Setting. Kalau kat handphone Ustaz dia ujung ni, 3 titik ni. Ustaz, kalau saya tengah-tengah Ustaz. Tengah-tengah. Okey. Dia biasa dia akan keluar gambar ni lah, gambar setting tu. Lepas tu pergi kat language. Efran jumpa tak language? Ada tak ditulis language? Jumpa? Jumpa. Okey, tekan language. Lepas tu Efran search. Dekat atas ni kan ada perkataan search kan. Search, tulis Malay, M-A-L-A-Y. M-A-L-A-Y. Lepas tu search. Okey. Okey. Lepas tu dia ada jumpa tak Malay kurungan Jawi. Bahasa Melayu Jawi. Jumpa dah Ustaz. Okey, tekan. Tekan tu pastikan dia on lah. Okey. Dia on. Lepas tu saya try. lepas tu add. Dekat bawah tu ada keluar add. Okey. Saya nak message
Saya mesej saya punya grup dah. Grup family saya. Jadilah Ustaz. Jadi, okey, bagus. Amni, Fatihah dapat? Saya dapat. Saya dah buat. Dapat. Dapat, okey, bagus. Okey, jadi tu untuk cara nak ni lah. Nak apa? Nak install tulisan Jawi dekat handphone. Kalau dekat komputer, kamu kena pergi dekat Google. Lepas tu search je tulisan Jawi, nanti dia akan keluar lah. Okey, kejap. Okey, kemudian Ustaz nak tunjuk contoh soalan Google Form. Ustaz, Jawi keyboard online tu ke? Apa? Ustaz, saya dah pergi kat Google. Dia cakap Jawi keyboard online, let's see logos. Tekan tu kan? Sekejap Ustaz tunjuk guna komputer. Saya screen lah Ustaz. Okey, sekejap. Dia kalau kat komputer ni kamu kena type font Jawi. FONT font Jawi UKM. Tak, share screen. Kita orang tak tahu. Sekejap. Berapa orang guna komputer? Cuba respon. Cuba bagi tahu. Yang guna komputer, Efran lagi? Fatihah. Saya guna phone. Okey, nampak? Kamu type ni. Font Jawi UKM. Okey. Lepas tu, dekat atas, dia ada keluar ni UKM. Ambil yang ni apa? Pendidikan to you. Pendidikan to you. Lepas tu tekan muat turun. Ni muat turun. Efran boleh nampak Efran? Boleh. Tak. Sekejap saya try. Yang penting dia punya tu pendidikan to you. Dia punya nama web dia. Ustaz, benda ni berkesan dengan monitor tak? Dengan PC? Berkesan tak? Yang ni untuk PC lah, untuk PC. Tekan mat turun ni, keyboard Jawi mat turun. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Yang ini kamu buka, open. Lepas tu tekan download ni. Dekat atas tu dia ada tulisan download. Ada lambang download. Amirul Amsyah guna komputer ke? Amirul Amsyah? Tak, tapi kakak dengan abang saya, dengan abang in-law lah juga. Okey. Okey, tak apalah, nanti Efran tengok link yang Ustaz hantar dekat dalam grup kelas tahun 3 tu. Okey ya? Okey. Okey, jap.
Sekejap ya. Tak nak buka soalan ni. Okey. Boleh nampak soalan. Ni soalan kalau kamu nak zoom dekat komputer, kamu kena tekan control, lepas tu scroll. Control, scroll. Dia jadi besar lah dekat komputer. Jadi besar macam ni. Tulisan Jawi kan biasa dia kecil kan. Tapi kalau kamu nak besarkan tulisan, tekan control dekat keyboard, kemudian tekan scroll. Scroll dekat mouse. Okey. Pertama soalan dia macam ni lah. Ni pra penilaian pertengahan tahun Tauhid tahun 3. Okey, soalan terbagi kepada dua bahagian. Bahagian A 10 markah, bahagian B 20 markah. Okey. Lepas tu tekan next. Okey, kemudian yang ini kamu kena bacalah arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula dengan membaca doa belajar. Sila jawab semua soalan dengan betul dan tepat. Murid dibenarkan menjawab sekali saja. Bila kamu dah buat dah submit, lepas tu kamu tak boleh nak buat dah kali kedua. Sekali jawab saja. Ustazah hanya akan menerima jawapan ujian pertama sahaja. Markah ulangan menjawab kali kedua tidak dikira. Murid mestilah menjawab soalan sendiri tanpa bantuan daripada siapa-siapa. Sama ada ibu bapa, adik-beradik, kakak, abang. Tak boleh bantu kita. Kita sendiri kena jawab ni. Lepas tu murid mestilah jujur dan berusaha menjawab soalan sendiri. Walaupun ustaz-ustazah tidak nampak, tetapi Allah Maha melihat. Okey, semoga berjaya. Okey. Bawah ni tulis nama penuh. Kena tulis guna tulisan Jawi. Okey, dekat komputer ni ada screen keyboard. On screen keyboard. Kamu type dekat search tu, type on screen keyboard, dia akan keluar screen ni lah, screen dekat komputer, keyboard dekat komputer ni. Lepas tu type guna tulisan Jawi. Contoh nama kamu Ifran. Ifran aja macam mana? Ain ya Fa Ronun. Ronun. Alif. Sebelum nun alif. Ifran bin Ifran Muisa. Mim waw i Muhammad. Muhammad Saifuddin. Okey, ni contohlah nama Ifran. Okey, lepas tu tekan next. Okey. Lepas tekan next, dia akan keluar soalan lah. Soalan. Okey, Rasul, soalan pertama. Ya Allah, sekejap. Soalan pertama, Rasul adalah seorang apa? Yang mulia, tanda. Lepas tu nombor 2, apa? Hukum beriman dengan Rasul apa? Hukumnya wajib. Semua tik lah, tik. Yang tadi lelaki, tik lelaki. Okey. Lepas tu orang yang bercakap benar akan mendapat duit, dosa, pahala dari Allah. Apa? Orang yang bercakap benar akan dapat pahala daripada Allah. Rasul menyampaikan apa? Wahyu. Okey.
Rasul ulul azmi ialah rasul yang menghadapi banyak cabaran. Okey, lepas tu next. Okey, kemudian yang ni tanda mengikut penyataan, mengikut jawapan yang bersesuaian. Yang ni tanda salah betul. Rasul ialah seorang lelaki yang mulia. Betul ke salah? Rasul seorang lelaki yang mulia. Betul ke salah? Buka mic, Ustaz tak dengar suara kamu. Betul. Okey. Rasul ulul azmi ada 5. Betul. Bilangan rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Betul. Nabi yang terakhir ialah Nabi Isa. Salah. Khatamul Anbiya bermaksud Nabi terakhir. Betul tak, Amni? Khatimul Anbiya bermaksud Nabi terakhir. Nabi penutup segala Rasul, segala Nabi. Betul. Nabi Khatimul Anbiya itu Nabi Muhammad. Okey. Yang ini tidak ada selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada apa? Rasul ke malaikat? Malaikat. Rasul. Rasul. Tidak ada rasul selepas Nabi Muhammad. Tuliskan 6 nama rasul yang wajib. Yang ni kamu kena tulis Jawi. Kena tulis guna tulisan Jawi. Kalau macam contoh kita susah sangat nak ni kan, nak jawab Jawi, boleh je tangkap gambar nanti hantar kat ustaz. Tulis dekat kertas kosong, nanti send gambar kat ustaz. Kalau susah nak tulis kat sini lah. Tapi seeloknya kamu tulis kat sini. Kalau dekat telefon tu kan tadi ada keyboard Jawi. Cuba jawab. Pertama apa? Nabi yang wajib kita ketahui. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Tulis 6. Nak 6 je, bukan 25. Apakah maksud taat kepada Rasul? Apa maksud taat kepada Rasul? Buat apa yang Rasul suruh, tinggal apa yang Rasul larang. Tu maksud taat kepada Rasulullah. Senaraikan 3 sunnah-sunnah Rasulullah. 3 sunnah-sunnah Rasulullah. Boleh tengok dalam buku teks muka surat 14. Tengok buku teks muka surat 14. Sunnah, antara sunnah-sunnahnya ialah menghormati orang yang lebih tua, menjaga kebersihan diri dan persekitaran, memberi senyuman, makan dan minum dengan guna tangan kanan serta membaca doa. Ni sunnah-sunnah Rasul. Okey, dah habis soalan. Lepas tu tekan submit. Tapi kamu kena jawab lah. Kalau yang merah-merah ni kena jawab. Okey, nanti ustaz hantar Google Form ni, minta kamu jawab semua, boleh? Okey, ada apa-apa nak tanya? Kita dah selesai kelas. Tak ada. Semua faham? Okey, jadi alhamdulillah selesai untuk kelas tauhid. Ustaz harap semua dapat ulang kaji dan semua berjaya, insya-Allah. Semua jangan ada yang gagal lah. Ustaz harap semua lulus dengan cemerlang, insya-Allah. Okey, jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul al-as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca surah al-as. Wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, ucap apa? Terima kasih. Okey, bye. Jumpa lagi insya-Allah. Selamat maju jaya. Okey, sekejap ustaz nak ambil gambar kejap. Efran dah keluar. Lupa nak ambil gambar. Okey, semua buka kamera. Buka kamera. Rizki tak ada kamera. Akif. Okey, sekejap. Satu. Akif boleh buka kamera? Okey, sekejap. Senyum. 1,
2. Okay. Bye. Good luck semua. Assalamualaikum.